Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qasim Al-Qushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Menurut Ahmad bin Isa Al-Kharras, yang dimaksudkan tawakal adalah gelisah tanpa tenang dan tenang tanpa gelisah. Menurut yang lain, yang dimaksud tawakal adalah keseimbangan, baik ketika mendapat rezeki yang banyak maupun sedikit. Menurut Ahmad bin Masruq, yang dimaksudkan tawakal adalah tunduk. Tunduk dalam melaksanakan keputusan dan hukum. Menurut Abu Usman Sa'id Al-Hiri, yang dimaksudkan tawakal adalah merasa cukup terhadap apa yang diberikan Allah Ta'ala dengan berpegang teguh kepadanya. Sedangkan menurut Husain bin Mansur, yang dimaksudkan orang yang benar-benar tawakal adalah orang yang tidak makan di suatu tempat yang sebenarnya dia lebih berhak. Umar bin Sinan mengatakan, Ibrahim Al-Khawas ketika lewat bertemu kami mengatakan, ceritakan kepada kami sesuatu yang mengkagumkan, sebagaimana yang kau lihat dalam perjalananmu. Ibrahim bin Khawas mengatakan, saya bertemu dengan Nabi Khidir AS dan dia mengajakku untuk bersahabat dengannya dalam perjalanan. Saya takut ketawakalan saya akan menjadi rosak dengan ketenanganku. Oleh kerana itu saya berpisah dengannya dan tidak menerima persahabatan dengannya. Dalam cerita yang lain disebutkan, Sahab bin Abdullah At-Tustari pernah ditanya tentang tawakal. Dia menjawab, hati yang hidup dan selalu bersama Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ketergantungan kepada sebab. Saya telah mendengar Ustaz Abu Ali Daqqaq mengatakan, penyerahan diri kepada Allah mempunyai 3 tingkat, iaitu tawakal, taslim dan tafwid. Orang tawakal adalah orang yang merasa tenang dengan janji-janji Allah Ta'ala. Manakala orang yang taslim adalah orang yang merasa cukup dengan ilmu Allah Ta'ala. Sedangkan orang yang tafwid adalah orang yang redha dengan segala hukum dan ketentuannya. Oleh kerana itu, tawakal adalah permulaan, taslim adalah pertengahan, dan tafwid adalah akhir. Ustaz Abu Ali Daqqaq juga pernah ditanya tentang makna tawakal. Dia menjawab, makan tanpa tamak. Yahya bin Mu'az mengatakan, pakaian bulu domba ibarat kedai. Perbicaraan tentang zuhud ibarat pekerjaan. Kedatangan kafilah adalah ibarat sesuatu yang nampak. Semua saling bergantungan. Dalam satu cerita, seorang laki-laki datang kepada Ash-Shibli. Dia mengeluh kerana terlalu banyak keluarga. Shibli mengatakan, pulanglah ke rumahmu. Dan siapa yang rezekinya tidak diserahkan pada Allah Ta'ala, maka singkirkanlah dia daripada keluargamu. Sahab bin Abdullah mengatakan, barang siapa mencela gerakan ibadat, maka dia mencela sunnah. Barang siapa mencela tawakal, maka dia mencela iman. Ibrahim bin Khawas mengatakan, suatu hari, saya berada di jalan Mekah, dan menuju ke Mekah. Saya melihat orang yang kasar. Apakah engkau jin atau manusia? Tanya saya. Saya adalah jin. Engkau hendak ke mana? Saya hendak ke Mekah. Apakah engkau tidak membawa bekal? Ya. Saya berpergian bersama orang-orang tawakal. Apakah tawakal itu? Berpegang teguh kepada Allah SWT. Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian, masih lagi huraian kita tentang makna tawakal, hakikat dan terjemahan dalam kehidupan kita. Ahmad bin Isa Al-Kharras, seorang ulama tabi'in yang meninggal tahun 286 Hijriah berkata, tawakal itu ialah ittirab bila sukun, yakni gelisah tanpa tenang,
wasukun bila tirab, dan tenang tanpa gelisah. Apakah maksud ta'bir dan ibarat ini? Bila kita sebut tentang tawakal, dia ittirab. Ittirab artinya gelisah. Bila sukun, tanpa tenang. Baik, gelisah sehingga menjadikan seorang itu mengambil segala sebab. Ikhtiar. Umpama, kita nak syurga. Maka kita tahu tuntutan Allah Ta'ala untuk masuk syurga itu ialah taat dan patuh padanya. Maka kita dalam melaksanakan ibadat dan ketaatan sentiasa rasa gelisah. Takut ibadat ini tidak layak. Takut ibadat ini tidak cukup. Takut ibadat ini tidak diterima oleh Allah SWT. Maka ini dipanggil ittirab bila sukun. Sentiasa gelisah. Orang beriman sebagaimana Allah cerita dalam Al-Quran, sifat mereka ialah musyfikun. Musyfikun yakni bimbang. Kalau sedekah, takut Tuhan tak terima. Ini kebimbangan. Sebab itu, mereka tidak pernah berhenti beribadat. Kerana kebimbangan itu ada. Dan dalam masa yang sama, dia ada sukun bila ittirab. Sukun yang tenang tanpa gelisah. Bila dia melihat penyerahannya pada Allah. Serah pada Allah, di situ datang ketenangannya. Bila melihat pada dirinya, di situ datang gelisahnya. Bila melihat pada Allah, maka datang tenangnya. Artinya, dia tahu bahawa ibadat-ibadat itu mesti dilakukan. Dan keputusannya di tangan Allah SWT. Maka bila dia menyerahkan kepada Allah, mengharapkan, maka di situ rasa tenang dia. Tak apalah, itulah yang saya mampu dari ibadat. Seumur saya, kekuatan yang Allah beri, sekadar itu kemampuan. Datang tenang dia bila dia melihat luasnya rahmat Allah. Ini yang kita sebut dalam perkataan lain, al-khawfu war-raja. Takut dan harap. Dan itulah tawakal. Seperti umpama seorang pelajar. Bila mana dia tahu hampir peperiksaan, dia gelisah. Dia perlu baca tu, dia perlu baca ni. Tetapi bila mana dia telah all out, keluarkan semua apa yang dia tahu. Apa yang dia ada. Maka dia pun tenang dalam penyerahannya kepada Allah selepas itu. Ini sebagaimana maksud yang mudah kita faham daripada hadis Nabi. Iqilha wa tawakal. Ikat unta itu kemudian tawakal. Ikat lambang kegelisahan. Tawakal lambang ketenangan. Usaha lambang kegelisahan. Tawakal lambang ketenangan. Maknanya kita bermula gelisah. Buat semua benda yang kita boleh buat. Dan kita tahu ini setakat tu kita boleh buat. Maka datang ketenangan dengan menggantungkan harapan kita pada Allah Ta'ala. Maka ini maksud ibarat ittirab bila sukun, wasukun bila ittirab. Gelisah tanpa tenang, tenang tanpa gelisah. Kemudian kata ulama lain, maksud tawakal itu seimbang. Yang kita sentiasa merasa tenang, biasa. Waktu kita dapat rezeki banyak, macam tu. Waktu dapat rezeki sikit, macam tu. Kita tak berubah. Umpama seorang bila dia makan makanan, dengan sedap, dengan lazat, tenang dia. Dan dia makan ubat pula dengan pahit, dengan sekian-sekian, dia juga tenang. Kerana kedua-duanya ini dinampak kebaikan. Pada makannya, pada sihat, merujuk pada kekuatan tubuh badan. Pada ubatnya, merujuk pada kesembuhannya. Maka orang ni disebut sebagai tawakal. Umpama saya sebut tadi, waktu dia makan makanan, sedap tak? Sedap. Makanlah dia dengan seronok. Waktu dia makan ubat, memang dia tak akan kata sedap, tapi melihat pada natijah itu sedap, dia sembuh. Natijahnya sembuh. Maka kita pun tengok ada orang dialisis dengan tenang. Sebab dengan dialisis datang kekuatan, kesembuhan. Yang masuk ward dengan tenang, yang sekian ini semua. Maka ini gambaran kita sebut keseimbangan. Dalam bahasa mudah, sabar dan syukur. Kita tuan-tuan, waktu datang limpahan rezeki, kita syukur, kita tak sombong. Waktu datang pula limpahan ujian, kita sabar, kita tidak putus asa. Maka orang ni jiwa tawakal. Yang sentiasa berada dalam keseimbangan. Umpama kita sebut tadi, dia makan makanan dengan dia makan ubat. Sama tak? Sama bila dia melihat kedua-dua natijahnya baik. Pada makan makanan, kekenyangannya. Pada makan ubat, kesembuhannya. Maka kedua-duanya melihat suatu benda yang baik untuk kehidupan dia. Dengan datang ujian, dia pun tahu ujian itu baik untuk dia. Kita tak boleh kata ujian tak baik. Kalau ujian tak baik, kita kena haramkan semua peperiksaan. Haramkan semua bentuk latihan. Kerana itu ujian. Anak-anak kita di sekolah diuji bulanannya.
mingguan, bulanan, tahunan. Dan setiap beberapa tahun diuji dengan peperiksaan besar. Kerana dengan ujian keluarlah orang-orang yang bermutu, berkualiti. Dengan ujian keluarlah sifat-sifat baik kita. Dengan ujian kita dapat menyingkirkan sifat buruk kita. Dengan ujian kita dapatlah mengenali kawan-kawan. Nah, banyak benda. Kata Allah jadikan ujian ini untuk suatu hikmah yang besar. Orang yang mengeluh dengan ujian, dia takkan dapat apa-apa. Tidak pahalanya, tidak juga ilmunya. Tapi orang yang tenang dalam ujian, yang pasti dia akan dapat pahala. Kemudian dia akan dapat ilmunya. Ilmu. Ini yang disebut oleh Allah. Kita baca dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Barangkali apa yang kamu tak suka baik untuk kamu. Barangkali apa yang kamu suka tak baik untuk kamu. Allah tahu, kamu tak tahu. Allah jelaskan pada hakikat ujian. Ujian ini kita dengan kebodohan kita rasa tak bagus. Sebab ia berlawanan dengan nafsu kita. Pada setiap benda yang berlawanan dengan nafsu, itu adalah baik. Ujian datang bagi tundukkan nafsu. Nafsu ini sifatnya bodoh yang membinasakan manusia. Kerana itu bila kita lihat, bila manusia ikut nafsu saja, terselah kebodohannya. Dan terselah kejahatannya. Dan terselah kerugian dia. Bila kita lawan nafsu, nampak cerdik kita. Kita lawan nafsu, nampak baik kita. Kita lawan nafsu, nampak kebaikan yang kita peroleh dunia dan akhirat. Ini kita namakan ujian. Sebalik apa yang dialami oleh kita semua. Kata setengah ulama lain, tawakal itu, kata Ahmad Masruq, tunduk pada keputusan dan hukum. Baik, keputusan ini qada. Apa-apa yang Allah tentukan, tunduk. Kemudian pada hukum. Artinya, secara hukum ni kita kena buat apa? Contoh macam ni. Kalau seorang perempuan kematian suami, tunduknya dengan maksud terimalah. Hukumnya pula ialah dia dalam iddah. Maka dia kena mematuhi iddah. Dalam iddah tu tadi dia tak boleh kahwin. Dalam iddah tadi tak ada orang boleh pinang dia. Dia tak boleh izinkan orang pinang dia. Dalam iddah tadi dia tak boleh keluar rumah. Tanpa sebab yang munasabah. Sebab yang syar'i. Hatta ziarah kubur pun tak dibolehkan. Pada tempoh iddah, itu hukum. Seorang yang mengikuti hukum berarti dia redha dengan takdir. Yang membangkang hukum, dia tidak redha dengan takdir. Dia kata, saya terimalah takdir suami saya mati. Cuma saya nak ke kubur dia. Cuma sekian. Tak, dia tidak menerimanya. Kerana qada itu dia mesti ikut secara perjalanan hukum. Tuan-tuan, kalau kita kata kita ni rakyat yang setia dengan negara, rakyat yang cinta negara, berarti kita akan ikut peraturan dia. Ini peraturan negara. Kalau kita sebut seorang yang sayang pada mak dia, ayah dia, dia akan ikut peraturan yang mak ayah dia buat padanya. Contoh seorang kata dia terima qada Allah, ya dia kena ikut peraturan. Kalau Allah tentukan tadi, saya bagi contoh perempuan kematian suami, hukumnya dia. Lelaki pula sebagai contoh. Maka dia terima qada Allah Ta'ala dalam kehidupan dia. Maka dengan cara dia menjalani hukum dia. Kalau sekiranya bagi seorang lelaki pula, kematian isterinya, maka dia terima ketentuan itu, yakni qada hukum. Qada, ketentuan Allah SWT, keputusan Allah. Dan dia tahu hukumnya macam mana hukum dia. Apa hukumnya? Baik, hukum dalam bab harta pusaka. Bukan bermakna suami dia boleh ambil semua harta isteri dia. Dia mungkin boleh mengambil 1/2 atau 1/4. Depend, tengok. Kalau isterinya ada anak, sama ada dari dia atau daripada suami sebelum ini. Kalau dia ada suami sebelum ini, maka dia akan dapat 1/4. Kalau isteri ini tak punya anak langsung, maka dia dapat 1/2. Itu hukum. Kena ikut. Di sini kita maksudkan bahawa orang yang tawakal, dia tunduk pada ketentuan Allah, kemudian dia bergerak melalui hukum Allah. Maka benarlah tawakal. Kita kena musibah, kita terimalah. Baik, hukumnya, dia ajar bersabar, dia ajar muhasabah,
Dia ajar kita untuk memperbaiki kekurangan tersebut. Dia kata hukum. Maka hukum itu perlu dituruti. Kemudian kata para ulama lagi, yang dimaksudkan tawakal cukup dengan apa yang Allah beri pada kita. Cukup. Ia sama seperti qanaah. Namun kita dah sebut tawakal ini ialah amalan hati, sifat hati, akhlak hati. Maka seorang bila dapat sesuatu, pertama dia kena fikir cukup. Jangan fikir macam tak cukup je. Mula-mula terpacur keluar mulut dia tak cukup. Letak nasi. Tengok sikit macam tak cukup, maka dia dah keluar dalam daerah tawakal. Dan juga qanaah. Dia nampak mula cukup. Dia dapat rezeki, mula-mula nampak cukup dulu. Maka itu orang yang benar dan tawakal. Itu wasangka baik. Dan kerana dia rasa cukup, itulah berlakunya penambahan rezeki. Sebab kita dah ajar mulut kita. Dapat sesuatu yang nafsu kata tak cukup, dengan cepat kata tak cukup ni. Makan tak lagi. Padahal ni dah letak puyuk depan tu, maksud boleh tambah. Anytime boleh tambah. Nak tukar pinggan dengan puyuk pun boleh. Tapi mula-mula cedok kita dulu satu senduk, 2 senduk. Tapi hati kita tengok, tak cukup. Tak tahu ke aku berat 100 kilo. Maksudnya 100 kilo ni 6 senduk lah. Oh cukup. Kata ini, jiwa ini lah jiwa yang tidak tawakal pada Allah. Orang tawakal kata para ulama, dia bila apa pun yang Allah beri pada dia, yang apa pun yang ada padanya, dia rasa cukup dulu. Cukup. Maka dia bersyukur. Dengan itu datang penambahan yang penuh keberkatan. Lepas tu ajar anak kita, ajar diri kita. Dapat apa-apa lu rasa cukup dulu. Belajar syukur dulu. Jangan mengeluh dulu. Kita nak tom yum datang sup. Ish, kenapa pula lauk ni? Tu kita rasa macam memberontak. Maka kita rasa alhamdulillah cukup. Ini mungkin baik untuk saya. Ini jiwa tawakal seumpama ni perlukan latihan. Tawakal ni dia bukan turun dari langit. Maksudnya dia satu bentuk latihan kita. Allah tunjuk benda ni lalu kita berlatih ke arah jalan tu. Ini yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Kita baca soal Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina. Orang-orang yang bersungguh-sungguh melatih dirinya untuk sampai pada kami. Lanahdiyannahum subulana. Kami tunjuk jalan. Semua dalam hal agama ni kita latih. Contoh dalam solat, dia bukan turun dari langit, kita pun solat. Nabi kata muru auladakum bis-salah wa hum abna'us sab'in. Ajar anak kamu, latih anak kamu solat ketika usia mereka 7 tahun. Kalau latihan tu tak kuat untuk diri mereka, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashar. Pukul dia, pukul. Ketika mana dia berusia 10 tahun. Maksudnya ibadat dan ketaatan adalah latihan. Tawakal ni latihan. Contoh kena berlatih tawakal. Bukan, kenapa tawakal tak datang ni? Tak kena latih. Serah pada Allah. Latih. Lama kelamaan pada permulaan kebiasaan. Allah SWT jadikan pada permulaannya bila kita latih, kita akan nampak hasilnya cepat. Kemudian kita akan berada pada tingkat seterusnya, kita nampak hasil itu lambat. Kenapa? Kita dah berada pada waktu tawakal yang lebih dalam, tinggi. Kemudian akhirnya kita akan hasil lagi lambat. Secara perjalanan atau period masa dia. Secara masanya. Tapi sebenarnya itu kedudukan lebih tinggi. Dia pada permulaan kita, rahmat Allah pada kita. Dia macam kita ajar anak-anak kita lah permulaan ABC je. Sampai C je. 1, 2, 3 je. Ulang 10 kali. Datang hari tu ABC. Esok pun ABC. Tapi bila sampai peringkat sekolah rendah, susah sikit. Dia mula garu kepala. Masa tadi kali tak garu kepala, cikgu garu kepala. Sebab latihannya ringan. Naik sekolah rendah, dia mula garu kepala. Dia naik menengah. Tapi ia menjadikan dia lebih baik. Dia naik universiti, terus hilang rambut depan ni. Menjadikan dia lebih struggle. Tapi untuk hasil lebih baik. Kalau dulu dia berjaya sekolah rendah, dia tak boleh mohon periksa. Dia tak boleh mohon kerja. Tak ada orang apply kerja. Lulusan sekolah rendah. Tapi bila dia dah berada di sekolah menengah, dia mula boleh apply kerja. Bila dia latih pula di universiti sampai dia tak tidur malam, dia mula boleh apply kerja lebih tinggi pada itu. Gaji lebih besar pada itu. Begitu fatrah tawakal.
Kita mula-mula, saya katakan tawakal ni latihan. Latih tawakal. Kalau kita orang permulaan, kita akan nampak cepat hasilnya. Tapi bila Allah nak angkat kita sikit darjat, maka hasilnya lambat sikit. Kenapa? Biar tawakal tu lebih kuat. Macam tuan-tuan buat rumah lah. Kalau buat rumah pondok, memanglah sekejap. Sejam siap. Pasang kemah, siap. Lalu mana nak ambil masa pasang kemah? 5 minit. Kemah 6 orang duduk. Tapi bila tuan-tuan nak buat rumah batu, 6 bulan mungkin. Mungkin 6 tahun. Lagi besar rumah tuan-tuan nak buat. Lagi lama. Mungkin puluhan tahun. Tapi hasilnya luar biasa. Bertahan mungkin ratus tahun. Mungkin. Kita buat kemah. Memanglah 6 minit. Tapi datang ni habis. Jadi saya kata peringkat kita tawakal. Ia latihan. Tuan-tuan mula-mula kita latih. Kalau kita beginner kita akan nampak cepat. Kerana Allah tak nak kita putus asa. Tapi bila Allah mula nak angkat darjat, tempohnya lebih panjang. Lagi tinggi, tempohnya lebih panjang. Dan itu yang saya katakan apa berlaku pada sahabat kita di Palestin. Tawakal mereka dalam period masa yang panjang. Allah janjikan kemenangan. Tapi mereka perlu bertawakal dengan tempoh yang panjang. Bayangkan perjuangan mereka kalau kita mengambil Hamas daripada tahun 1987 ditubuhkan. Dengan Nahdah atau kebangkitan sehingga sekarang. Mereka mengalami fasa puluhan tahun. Dalam tawakal mereka pada Allah. Maka Allah tunjukkan sedikit demi sedikit. Ketakutan. Kalau dahulu tak ada orang pandang mereka. Hari ini orang makin merasa haibah mereka. Kuat. Sampai hari ini seluruh masyarakat ataupun seluruh negara terpaksa bergabung dengan Israel untuk lawan dia. Seluruhnya. Eropah. Negara yang pro pada rejim mengganas Israel. Semua bergabung. Semua bergabung. Ini menteri-menteri dari luar negara datang melawat Tel Aviv untuk tunjukkan sokongan. Tunjukkan bagaimana mereka bersama. Tapi mereka berhadapan dengan golongan yang kuat tawakal. Golongan ini saya sebut tadi ialah mereka melalui fatrah yang panjang dalam tawakal. Tapi untuk hasil yang luar biasa. Kerana mereka pilihan-pilihan Allah. Tuan-tuan, bila Allah pilih kita, Allah jadikan tawakal kita panjang. Ini Nabi Yusuf. Tawakalnya panjang dalam penjara puluhan tahun. Tuan-tuan, Nabi Allah Yusuf, contoh Nabi yang tawakal. Duduk penjara. Bayangkan duduk penjara, kalau duduk penjara boleh main telefon, hantar mesej korang, okey. Duduk penjara tanpa apa-apa. Hubungan dengan luar. Bagaimana jiwa tawakalnya, dia tahu dia akan dibebaskan. Dia tahu dia akan dibebaskan. Untuk satu tempoh. Akhirnya siapa yang bebaskan dia? Allah jadikan dia bukan dibebaskan dengan tangan biasa. Tapi oleh raja yang paling berkuasa negara. Dan dia bukan dibebaskan sekadar dibebaskan. Bebas dengan dilepaskan dari tomahan. Ini bebas dan lepas. Bukan bebas tanpa lepas. Dia jadi bebas dan lepas daripada segala tuduhan. Tak ada tuduhan. Tak valid tuduhan tadi. Kerana ia fitnah. Ada orang lepas tapi tak bebas. Sebab tuduhan tu ada asas. Tuduhan tu ada asas. Untuk tempoh ini, kita bebas. Tapi belum lepas. Sebab kamu ada tuduhan yang ada asas. Nabi Allah, Yusuf AS, lepas dan bebas. Lepas dia daripada penjara, bebas dia daripada tuduhan yang tak ada asas. Konongnya dia cuba untuk menodai isteri majikan. Tak ada asas. Fitnah. Kita tawakal Nabi Yusuf puluhan tahun. Tawakal Nabi SAW. Dan tempoh 13 tahun yang panjang di Mekah. Kerana Allah bila nak angkat seseorang, tawakal jadi panjang. Untuk natijah yang paling cemerlang. Supaya kita tuan-tuan tahu dalam hidup kita ni. Kita serah pada Allah. Ya, Allah jamin bila kita serah, Allah selesaikan. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang serah diri pada Allah, maka Allah akan cukupkannya. Allah akan perkenankannya. Mudahkan jalannya. Tapi mengikut kita punya darjat. Saya kata ke semua orang secara logik menerima tempoh. Kalau dia tahu bendanya besar. Kalau saya kata pada kontraktor, saya nak buat rumah 3 tingkat. Kontraktor kata, saya nak buat rumah 3 tingkat. Paling kurang 2 tahun setengah. Saya boleh terima. Kerana itulah dia hasil besar. 2 tahun setengah.
Tak mungkin saya tak terima masa tu. Siapa pun, saya kata dalam kehidupan kita, kita boleh terima masa bila kita nampak hasilnya besar. Anak-anak kita letak kat sekolah untuk berjaya, kita letak berapa belas tahun? Tadika 2 tahun. Sekolah rendah 6 tahun, dah 8 tahun. Sekolah menengah pula 5 tahun, 13 tahun. Universiti 4 tahun. Dia 17 tahun, 18 tahun. Itu belum cerita yang dia letak tadika umur 3 tahun. Dia letak anak dia dalam satu sistem. Supaya anak dia berjaya. Dia serahkan anak dia dengan sistem tadi. Dalam tempoh mungkin 20 tahun. Untuk anak dia keluar pegang suatu jawatan. Yang dia cita-citakan. Dia dan anak-anak dia. Anak dia melalui sistem persekolahan. Mungkin 25 tahun untuk dia seorang doktor. Mungkin selama 20 tahun untuk, ataupun 30 tahun untuk dia seorang profesor. Kita redha dengan masa tu. Kerana kita lihat kesan hasil. Dalam hidup kita menuju syurga Allah. Redha Allah. Ada tahukah kita perlukan masa untuk mendapatkan natijah itu? Kalau kita nak dapat istiqamah dalam agama. Tak mungkin tuan-tuan mengharapkan istiqamah 3 hari beribadat. Oh, 3 hari ibadat, 3 hari dengar kuliah, kita buat istiqamah. Tak. Tuan-tuan tu kena latih diri tuan-tuan. Kita kena terus latih kita. Mungkin kita mengambil masa 20 tahun untuk istiqamah. Tapi kita kena lawan. Kita tak boleh kata, oh ini dah, saya dah auto istiqamah. Tak ada orang auto. Kita manual semua ni. Kena tukar gear. Ada hari gear rendah. Slow gear rendah. Ada hari gear 5. Laju lah. 300 bawa. Ada hari gear 1. 10 bawa. Tapi gear tu jalan. Perumpamaan dia. Kita, tuan-tuan sekalian, kalau nak jiwa istiqamah, dia bukan tuan-tuan cukup 10 tahun, 15 tahun, oh saya dah istiqamah. Yang 40 tahun pun boleh rebah balik. Sebab ini latihan. Setiap kali datang sesuatu yang mengganggu istiqamah kita dalam ketaatan pada Allah, kita kena lawan. Kita tak boleh biarkan. Tuan-tuan biar hanyut. Kita umpama kayuh kapal, kayuh bot. Kita kena terus kayuh untuk ke depan. Atau setidaknya kita tak jadi mundur ke belakang. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak kayuh, dia hanyut ke belakang. Tuan-tuan kayuh, kalaupun dia tak ke depan, paling kurang kita tak ke belakang. Kayuh jugalah. Mana istiqamah ni lawan. Nak qiyam mulai kena lawan. Saya dah biasa dah. Memang pukul 3 saya bangun. Tuan-tuan, benda ni dia tak boleh jadi biasa. Sebab tetap ada syaitan, ada nafsu. Tuan-tuan boleh cakap biasa, kalau tuan-tuan dah tak ada syaitan, dah tak ada nafsu. Biasa. Jadi malaikat. Malaikat tu betul biasa. Dia tak ada nafsu, dia tak ada syaitan. Syaitan tak ganggu malaikat. Kita ni tuan-tuan ada syaitan. Kemudian kita ada nafsu. Jangan ingat bahawa kebaikan yang kita buat hari ni akan berterusan sampai kita menemui Allah. Jangan ingat semudah itu. Kita kena kuat. Untuk dapatkan istiqamah, kita kena mujahadah. Siapa pun yang nak istiqamah mengajar sampai mati, dia kena mujahadah. Ada hari dia tak nak mengajar, dia kena istiqamah. Dia kena mujahadah. Yang saya katakan nak datang ke masjid setiap hari, dia kena mujahadah. Ada orang kita tengok, Masya Allah, bila balik Mekah, terus berubah. Masjid sah depan. Kadang-kadang telajak depan Datuk Imam. Serbang dia memang ada besar Datuk Imam. Dia mari seminggu, hilang lah dia. Baik. Tak ada dah. Kenapa? Kerana dia tidak melihat bahawa istiqamah itu perlu mujahadah. Sebab tu kita tak heran. Kalau kita tengok, kita sendiri lah sudah balik Mekah haji ke, umrah, oh semangat. Sama masjid. Orang pun takut tengok semangat kita tu. Sebab dah depan Datuk Imam takut lah kita. Duk sorpang sekali. Kadang-kadang azan pun awal sikit. Punya kuat ni. Dia pun azan. Kenapa ikut waktu Mekah azan. Tapi lepas tu dia hilang. Dia macam garam larut dalam kepanasan ujian. Larut dia. Sampai dia tak wujud. Mula muncul keras. Dah hilang. Kata kita tak nak macam tu. Lepas tu kita balik haji ke balik Mekah. Balik mana-mana. Datang semangat yang sementara ini. Semangat ini satu hadiah Allah pada kita. Ini satu hadiah. Ini satu, kita katakan, macam kita, ini sale dia. Ini takhfidat. Ini discount tuan bagi. Tapi lama-kelamaan kita kena pergi yang biasa. Kita kalau orang pergi mall ni kan, dia tunggu discount, sale. Tapi sale tu bukan tiap hari. Dia ada waktu dia. Lepas tu dia tetap harga biasa. Yang kita kena beli dengan harga biasa. Kita dapat bonus gaji.
Bukan tiap-tiap hari dapat bonus. Ada waktunya kita dapat bonus. Mungkin ada orang dapat bonus tahun sekali, mungkin 2 tahun sekali. Tapi yang lain-lain ialah cara biasa. Ibadat ni ada waktu Allah hadiahkan semangat pada kita. Lalu hari tu semangat sungguh. Kita buka pintu masjid tu. Tok Imam pun terkejut. Untuk bila? Siapa buka masjid, pintu masjid? Kita buka. Lihat semangat. Kita yang susun sejadah. Tengok hari tu sejadah susun awal. Apa ni orang semangat datang? Susun sejadah. Semua dibuat. Ini hadiah daripada Allah semangat. Tapi semangat ini perlu dibela. Semangat ni tuan-tuan, dia tak boleh semangat. Kalau orang kita sebut semangat dia kucing. Hangat-hangat dia ayam. Dia panas seketika dia kerana kesan daripada tempat-tempat baik. Atau kesan kerana dengar motivasi. Atau kesan dengar ceramah bersemangat. Dia datang semangat. Itu hadiah Allah. Itu deposit Allah bagi pada kita. Tapi lepas tu kita kena jaga. Akhirnya kita nampak dalam kehidupan kita. Tak payah tengok orang lah kita. Lagi semangat. Lepas tu hilang semangat. Kenapa hilang semangat? Sebab kita lupa. Semangat kita tu hadiah Allah. Dan seterusnya Allah suruh kita mujahadah. Tetap mujahadah. Lepas tu saya kata, saya tak heran pada orang yang mula semangat kemudian hilang. Begitulah ujian dia. Ujian Allah pada dia. Dan juga pada kita juga begitu. Kita tak teruja dengan orang semangat. Sebab kita akan tengok macam mana perjalanan seterusnya. Semangat tu benda biasa. Bagi orang lain, semangat dia. Sementara. Tapi kita nak jadikan semangat ini, tuan-tuan, berterusan sampai kita bertemu Allah. Itu kejayaan kita. Itu perlukan kepada mujahadah. Dan itu perlukan pada tawakal kita pada Allah. Dan ini disebut oleh para ulama tentang hakikat tawakal ini. Kemudian kata Syekh Hussein bin Mansur, maksud orang tawakal ialah orang yang tidak makan di tempat yang dia berhak makan. Kalau kita berhak makan di situ, lalu kita tak dapat makan di situ. Kita bekerja, kita berhak dapat bayaran banyak ni. Dan kita tahu benda tu. Tiba-tiba kita tak dapat sebanyak itu. Maka apa kita buat? Tawakal pada Allah. Saya buat baik. Patut saya dipuji. Itu patut. Tapi saya tak dipuji. Misalnya, saya berhak dipuji kebaikan saya. Dia pula buat benda tak baik, dia patut dikeji. Tapi terbalik. Saya buat baik, tak dipuji. Dikatakan saya tidak ikhlas, contoh. Dikatakan saya penunggang agama, contoh. Dikatakan saya ni buat baik ada makna tu. Dikatakan macam-macam. Walau saya buat baik ni ikhlas. Kerana Allah. Bukan nak tunjuk saya bagus, bukan nak tunjuk ni, bukan sebab saya nak ambil hati mak mertua saya ke misalnya. Atau nak ambil hati kawan, bukan. Kerana Allah. Tapi saya ditafsirkan dengan cara tu. Walau saya layak dipuji sebab saya ikhlas. Tadi sudah datang tawakal, tak apa. Saya buat ni kerana Allah. Saya sebab. Dan kadang-kadang tuan-tuan sekalian, kita buat baik kerana Allah, lalu Allah uji dengan tuhman orang pada kita. Tentang kadang-kadang kita pandai, Allah beri kita ilmu, tahu. Tapi orang tuduh kita jahil. Jahil satu kata sesat lagi. Di situ datang tawakal. Nabi SAW dituduh sesat. Kata Rasulullah, bawa kebenaran. Abu Jahal tuduh dia sesat. Datang pemimpin kata, ya Muhammad, faraqta baina jama'atina wasaffahta ahlamana. Wahai Muhammad, sejak kamu datang pecah belah kita ni. Walha Rasulullah nak satukan mereka dalam kebaikan. Mereka kata, Muhammad pecah belah. Rasulullah cakap benar, mereka kata bohong. Kita bayangkan Rasulullah cakap betul. Nabi tak pernah bohong, even bergurau. Tiba mereka kata, penipu. Tuan-tuan, apa rasa kita kalau tuan-tuan cakap benar, tiba orang kata kita menipu. Isteri kita, abang bagaimana? Abang tolong kawan. Ziarah kawan sakit. Tipu. Tuan-tuan rasa apa? Bini cakap macam ni. Kita betul ni ziarah kawan ni. Tolong kawan. Bini kita kata menipu. Merah telinga kita. Betul ni, betul. Atau isteri ni pula. Isteri ni sakit, tak sihat. Kita bertanya, kenapa awak tak masak? Sakit kepala bangkit perut. Nipu kata. Dia benar. Apa perasaan dia waktu tu? Marahlah, marah. Gaduhlah. Tapi orang yang tawakal, ketika mana dia layak pada sesuatu tiba tak dapat, dia serah pada Allah. Tak apalah. Saya dah cakap, awak tak percaya itu awak. Yang saya sebut Nabi SAW cakap benar. Orang kata dia tipu. Rasulullah buat mukjizat, orang kata dia ahli sihir. Rasulullah SAW nasihat,
orang kata Rasulullah tu bodoh. Kata Muhammad ni bodoh. Dan semua bahasa yang paling buruk untuk mereka tuduh seorang, Rasulullah dapat. Walau Nabi tak layak benda tu semua. Tak layak. Rasulullah benar. Rasulullah terpuji. Segala-galanya kesempurnaan bagi Nabi SAW. Tapi itu tuduhan. Sampai hari ni orang kafir yang dengki kat Islam tuduh Rasulullah. Tak habis lagi cerita dia. Tuduh. Padahal Rasulullah tak layak untuk mendapat segala tuduhan palsu. Tapi begitulah benarnya tawakal Rasulullah. Yang tuduh Nabi bohong sekian. Wa imma mereka memeluk Islam dan menjadi benteng Islam. Wa imma mereka hancur dalam kebinasaan. Tapi Rasulullah serah pada Allah. Kata ini makna tawakal. Kita layak makan di situ. Tapi tak dapat. Tak dapat. Umpama saya katakan, kita ni tuan rumah kita beli lauk nasi, suruh bini kita masak. Tiba anak kita perhabis semua. Tak tinggal ke bapa. Ada bini kita pun tahu kita suka kepala misalnya. Contoh ni kepala. Bini pun lupa kita suka kepala. Dengan kepala hilang. Saya beli duit saya layak makan lebih banyak. Pada anggapan kita suami lah. Tiba tak ada. Kita tak mengajuk kat batu belah batu bertangkuk. Kita redha. Walau kita layak makan. Dan ni tukang masak. Masak sedap-sedap. Dia pun angkat. Dia lupa nak pesan, tinggal saya sikit. Saya nak basuh pinggan sekejap. Datang licin. Tukang masak tengok terkebir-kebir. Ni lepas ni boleh masak tukang makan ni. Masak belakang. Tapi dia pun tawakal pada Allah. Bukan rezeki saya. Tetapi itu maksud tawakal. Kemana kita rasa kita layak, lalu kita tak dapat. Lalu kita serah pada Allah. Layak. Saya dengan pekerjaan ni, saya layak dapat naik pangkat. Tiba orang lain naik pangkat. Yang mampu tu naik pangkat. Yang buat kerjanya saya. Yang selesaikan isu ni saya. Yang dapat nama dia. Pangkatnya dia. Jadi di situ datang benar tawakal kita pada Allah. Ini yang kita lalui dalam kehidupan kita. Saya katakan, kita rasa kita layak pada sesuatu, tiba tak dapat. Orang lain yang kita nampak tak layak, kenapa dia dapat? Begitu jiwa tawakal yang benar, dia tak kisah benda tu. Dia tak kisah. Kalau saya yang layak patut dapat gelaran, tak dapat. Saya yang patut dapat penghargaan, tak dapat. Saya yang patut layak dapat, itu tak dapat. Saya serahkan pada Allah. Ini namanya tawakal. Tawakal, dengan satu perempuan muda disebut oleh ulama di sini, kita boleh makan, kita layak makan, tapi tak dapat makan. Lalu kita tawakal pada Allah. Kata satu cerita, Umar bin Sinan ditanya Ibrahim bin Khawas. Wahai Ibrahim, ada tak benda-benda pelik yang kamu boleh cerita pada kami? Dia kata ada. Waktu saya melakukan perjalanan yang saya dah sebut istilah yang disebut oleh para ulama, sufi siyahah. Siyahah dalam bahasa kita melancong. Kita semua manusia suka berjalan. Tapi ada yang suka berjalan shopping. Ada yang suka berjalan tengok tempat-tempat menarik lawa. Ini semua jenis kategori melancong. Ada yang berjalan sebab kena ikut bini. Ini jalan, bini nak jalan, kita kena jalan. Melancong. Bila sebut melancong, kita suka pergi tempat lain. Tapi golongan sufi, mereka juga melancong. Tapi melancong mereka bukan nak shopping. Bukan nak tengok tempat lawa. Bukan nak beritahu orang saya dah pergi tempat ni. Bukan. Itu satu perjalanan hati untuk mereka bermuhasabah. Jalan sampai fikir tentang diri mereka. Dan mereka suka berjalan pada masjid. Berjalan di tempat di mana tawakal mereka akan jadi lebih kuat. Mereka tak berjalan macam kita, berjalan tempat mall lah. Tempat mall, kita jalan sebab itu kesukaan kita, habis duit kat situ. Mereka jalan supaya habis segala sifat jahat mereka. Sifat bergantung pada harta, bergantung pada orang. Maka jalan seorang-seorang. Ini dalam istilah sufi namanya siyahah. Perjalanan mencari Tuhan. Dia kata Ibn Khawat, tengah aku berjalan, aku jumpa Nabi Khidir AS. Lalu Khidir kata, maukah aku temankan kamu dalam perjalanan kamu? Lalu aku kata, Ibrahim Khawat kata, kalau aku berjalan dengan Nabi Khidir, aku memang hilang tawakalku. Aku melihat dia dengan kemuliaannya. Saya aku lupa melihat Allah dengan kebesaran. Allah dengan kebesarannya. Kan itu aku memilih tak nak.
Aku berkata pada Khidir, tak nak, saya nak jalan seorang. Supaya tawakal saya benar. Contoh macam ni, saya ingat satu cerita. Bila Syekh Mutawalli Sya'rawi, dia pergi ke Mesir, dia pergi ke Mekah. Syekh Mutawalli Sya'rawi ni ulama besar lah. Terkenal di kalangan ahli ilmu. Dan di kalangan ahli hati atau ahli tarikat. Orang tak kenal diri dia, ni orang yang hebat, luar biasa hebat. Ilmunya hebat. Dia lebih layak jadi Syekhul Azhar. Macam saya sebut tadi, walaupun dia lebih layak secara ilmu dan takwa dan pengaruh. Tapi bila orang tuduh dia nak jawatan, maka dia campurkan kopiah Azhar. Dia tukar kopiah biasa. Akhirnya kopiah biasa itulah yang ramai dipakai oleh orang Mesir. Dulu dia pakai kopiah Azhar, merah. Di mana orang tuduh dia nak memegang jawatan Syekh Azhar, nak lobby, nak itu. Maka dia menyangka tuduhan dia tak pernah fikir untuk menjawab mana jawatan dalam hidup dia. Akhirnya dia ambil kopiah Azhar, dia buang. Dia tak pakai lagi kopiah Azhar. Kopiah Azhar ni lambang kepada institusi yang paling tertua di dunia. Orang ini keluar dari Universiti Azhar, artinya mereka ada satu pengiktirafan dunia. Apa tadi kalangan orang yang sampai peringkat mengajar guru-gurunya. Ini Syekh Mutawalli Sya'rawi, orang yang disuruh oleh Syekh Abdul Halim Mahmud ketika mana perang tahun 1973, perang Oktober. Macam mana nak bangkitkan semangat orang Islam Mesir lawan Israel yang waktu itu dibantu oleh kuasa besar. Tentang antara sebab menang tahun 1973 atau disebut 6 Oktober atau Ashir min Ramadan, 10 Ramadan atau 6 Oktober. Ialah khutbah perang. Khutbah perang itu dibaca di Universiti Al-Azhar di masjid. Yang menyampaikannya Syekh Abdul Halim Mahmud, Syekhul Azhar. Tapi yang tulis teksnya ialah Syekh Mutawalli Sya'rawi. Sebab ayat-ayat itu menjadi ayat-ayat sihir. Maksudnya memukau. Sebab ingat kemenangan umat Islam tahun 1973 bukan kerana tentera Mesir. Kerana umat Islam Mesir dan seluruh dunia. Kerana semua rakyat berperang. Hatta ulama-ulama berperang. Hatta Syekhul Azhar turun di medan perang. Bila perang itu melibatkan semua orang Islam, di situ tanda kemenangan. Maka yang siap teks khutbah, saya baca teks khutbah tersebut. Tentang jihad, mengajak jihad, ialah Mutawalli Sya'rawi. Baik, cerita Mutawalli Sya'rawi, ceritanya kat sini. Kita nak konon jauh dari sini. Pergi ke Mekah, orang tengok dia, Syekh doakan pada Allah, pada untuk kami. Udullah lana. Tolong doakan. Syekh pun tengok. Kamu berada depan Kaabah. Duduk Mekah. Kenapa minta dengan aku suruh doa? Berdoa sendiri. Mana kehebatan kamu berada di tempat yang mulia ini? Jangan nampak hebat aku. Kamu berada di tempat yang dah hebat. Doa sendirilah. Itu maksud dia. Dan kadang-kadang, kita kan selalu suruh orang doakan saya. Kita cari orang soleh, ya. Bagus. Tapi pada tempat yang menampakkan kehebatan, Allah dah sebut tempat ni punya kehebatan. Maka jangan pernah suruh orang lain doa. Kita doa sendirilah. Padang Arafah. Tuan-tuan jumpa kan, tuan doa saya. Apa pula? Doa lah awak. Doa. Ini tempat yang penuh kehebatan. Ya Allah turunkan rahmatnya pada siapa sahaja. Doakan. Kamu mesti berdoa. Jangan nampak lagi mana-mana makhluk lain yang hebat. Nampaklah kehebatan hari yang Allah hadiahkan pada kamu. Sebab itu Abakar Khawas kata, memanglah Nabi Khidir itu hebat. Tapi tawakal pada Allah terus itu jauh lebih hebat. Maka saya meninggalkan perdampingan dengan Nabi Allah Khidir untuk saya rasa sendiri tawakal saya kepada Allah SWT. Tuan-tuan sekalian, para sahabat ambil contoh. Ini nak beri contoh. Mendampingi Rasulullah satu benda yang mengembirakan. Tetapi kita lihat kenapa para sahabat tidak terus mendampingi Nabi SAW. Kerana Rasulullah mengajar mereka mendampingi Allah. Kerana itu para sahabat keluar daripada dampingan mereka daripada Rasulullah kepada mendampingi Allah yang sebenar. Akhirnya mereka pergi semua tempat untuk menegakkan kalimah Allah. Yang mereka cinta Nabi SAW. Dan kita cinta Rasulullah ialah cintakan Allah. Tapi Rasulullah ajar mereka meletakkan cinta Allah lebih besar daripada segalanya. Sehingga sahabat, kita kan kalau sayang seorang, melekat dengan dia lah. Tapi Rasulullah bukan ajar begitu. Rasulullah ajar kita cinta agama Allah.
Akhirnya saya kata sebagian besar sahabat tak mati di Madinah. Mereka mati di luar untuk jalan dakwah, menyebarkan agama Allah. Hatta Bilal bin Rabah, yang paling rapat dengan baginda SAW secara dikatakan hubungan kepribadian dan sebagainya. Di mana Bilal? Di Syam. Berperang pada jalan Allah. Kalau dia ni muazzin Masjid Nabawi. Dia boleh kekal tugas dia sampailah dia mati. Tapi dia nampak ada yang lebih besar pada tu. Dalam perjuangan melaksanakan perintah Allah. Itu yang kita maksudkan. Melihat Allah lebih besar dari segalanya. Dan itu yang diajar oleh Nabi SAW. Rasulullah hajar kita untuk kita. Ya kita sayang Nabi SAW. Kita melaksanakan sunnah. Tapi kita letakkan Allah paling depan sekali. Dalam perintah. Allah atas sekali. Setinggi-tingginya. Lalu kita lihat para sahabat tinggalkan Rasulullah untuk menjalankan perintah Allah. Ini Abdullah bin Rawahah. Rindu dengan Rasulullah. Rindu. Waktu Rasul arahkan dia pergi ke Mu'tah. Yang menyaksikan kesyahidannya. Maka dia orang tak akhir keluar. Orang lain dah keluar. Dia tak keluar. Dia tengok Madinah rindu. Dia tengok Rasulullah rindu. Dia datang jumpa Rasulullah. Dia sebut kerinduan dia. Tapi Rasul menyuruhkan ini perintah Allah. Buat. Sehingga dia pun perang. Dan dia perang betul-betul untuk menegakkan agama Allah. Sampai dia gugur syahid dalam perang Mu'tah. Ini Mu'az bin Jabal. Rasulullah suruh pergi ke Yaman. Dakwah. Lalu kata Mu'az, ya Rasulullah, aku memang aku tak akan jumpa lagi kamu. Bimbang. Tapi ini perintah Allah yang perlu ditegakkan. Maka Mu'az bin Jabal pergi ke Yaman. Dakwah. Dan seketika dia dapat berita kewafatan Rasulullah. Maka dia pulang. Dia cuma melihat kubur Rasulullah. Tidak orang yang pernah dilihat wajahnya. Dia cuma berkesempatan melihat kubur Nabi SAW. Kenapa? Mereka semua ditanam untuk letak kecintaan pada Allah lebih tinggi. Laksanakan perintah Allah. Kita lihat bagaimana cinta Rasulullah yang betul. Cinta kepada Rasulullah yang betul memandu kita pada cinta Allah yang sebenar. Sebab kita tak mungkin kenal Allah melainkan melalui Nabi SAW. Kalau kita cuba kenal sendiri, kita sesat. Allah hantar Nabi SAW. Untuk memperkenalkan. Untuk kita kenal Allah dan apa yang Allah perintah. Dan sesudah kita benar-benar kenal apa yang Allah perintahkan, maka ketika itu kita akan melihat kita berada pada barisan depan dan melaksanakan perintah Allah. Baik itulah maksud kebergantungan sebenar kepada Allah. Dan ini nilai atau jiwa tawakal. Seorang ulama ditanya, apa itu tawakal? Kata Sahal, iaitu hati yang sentiasa bergantung pada Allah tanpa pergantungan. Atau disebut dalam bahasa Arabnya ialah qalbun asya ma'allah bila alaqatin. Hati yang hidup dengan Allah tanpa melihat kepada sebarang hubung kait sebab musabab. Tetapi bukan kita tolak sebab musabab. Tapi hati ini perlu dahulu bergantung pada Allah. Sebab musabab datang sebagai ikhtiar fizikal. Tetapi sebab musabab tak boleh pisahkan dalam hidup kita. Kerana itu perintah Allah. Nabi SAW sendiri mengambil sebab musabab. Strategi perang itu sebab musabab untuk menang. Memakai baju besi, memakai topi besi, menggunakan pedang. Itu semua sebab musabab. Tapi hati dengan Allah. Bukan baju besi ini yang memenangkan, tidak juga pedang yang memenangkan. Tidak juga strategi yang memenangkan. Banyak mana ahli strategi menggunakan strategi, akhirnya kalah dengan strategi. Kita duk planning macam-macam. Akhirnya tumpas dengan planning kita. Tetapi yang kita nak meluruskan makna tawakal ialah hati kita dengan Allah dari sudut natijahnya semua dengan izin Allah. Dari sudut memberi kesannya semuanya Allah. Tetapi seluruh fizikal kita akan gunakan segala sebab yang Allah izinkan. Kalau saya sakit, saya kena ubat. Maka ubat tu ada kos dia, duit. Saya pun beli kad insurans. Sebagai satu sebab. Tapi hati saya bukan dengan kad insurans, dengan Allah. Dengan Allah. Saya tak kata, oh sebab saya dah tak bimbang apa-apa ada kad insurans. Itu bukan jaminan. Bukan jaminan duit itu cukup. Bukan juga jaminan sembuh. Tapi ini ikhtiar yang Allah izinkan saya. Saya katakan bila sakit, saya nak ubat. Ubat tu saya kena beli. Mungkin ubat tu harga mahal. Perawatan tu mahal. Saya tak mampu. Dan kewangan saya pun belilah kad insurans. Bayarlah 100 bulan. Dia mungkin boleh cover 1,000 sebulan, 2,000 mungkin. Tapi bukan maksud bila ambil kad tu kerja sakit. Tidak begitu. Tawakal saya pada Allah.
Ini ikhtiar saya. Saya pakai baju besi. Bukan makna saya tak mati. Ikhtiar saya. Saya duduk berlari pagi-pagi jogging. Bukan makna saya tak sakit. Tapi ikhtiar saya untuk sihat. Ramai mana orang bergantung pada jogging untuk sihat. Akhirnya dengan jogging dia mati. Kita dengar jogging ke depan peti. Jogging langgar lori. Bukan diceritakan dalam report. Statistik kematian sebab jogging. Di Amerika Syarikat hampir 10,000 orang mati sebab jogging. Macam-macam benda lah, kena kejar dia anjing lah sebab jogging. Ni kena langgar di lori ni sebab pandang peti sekian. Ni jumlah mereka statistik 10,000 orang mati sebab jogging. Di situ kita belajar. Macam kita tengok kereta lah ada tali pinggang. Safety belt. Tali pinggang keselamatan. Rupanya selamat cuma tali pinggang bukan kita. Tapi itu ikhtiar kita pun pakai. Tapi bila berlaku, kita tengok dalam kapal terbang, kita kan naik dia pun tak limak keselamatan. Seolah kita rasa kalau berlaku ni, ini cara. Ni tak sempat. Habis gitu. Tapi itu ikhtiar. Usaha. Usaha kita. Jadi antara ikhtiar dengan tawakal tidak bertentangan. Tetapi perlu kita bulatkan kebergantungan pada Allah dulu. Bulat. Yang ni diusahakan, Allah izinkan kita ambil. Bukankah usaha ni lah akan mengubah segala-galanya. Tak, Allah yang mengubah segalanya. Hati saya bulat dengan Allah, maka usaha yang saya ambil ini sebagai perintah Allah. Saya akan buat semua yang ada depan saya yang halal untuk saya buat. Saya akan gunakan semua. Dengan ilmu keduniaan yang Allah beri pada saya. Saya akan gunakan semua untuk berjaya dalam sesuatu bidang saya pilih. Tapi hati saya tetap dengan Allah. Sebab kita lihat secara realistik. Realiti. Orang yang menggunakan segala sebab, tetap dia punya natijah zero. Kita dengan belajar, dengan masuk universiti, dengan masuk kursus, masuk sekian-sekian, natijah zero. Kita tengok benda ni bukan seorang, bukan dua. Dan kita tengok juga orang yang tidak melalui sebab ini, lalu Allah berikan natijah dia penuh. Mungkin. Kerana kita beriman yang memberi kesan pada semuanya ialah Allah. Allah. Dan itu tuan-tuan kita hati dengan Allah. Tapi segala usaha yang Allah izinkan kita buat. Yang Allah tak izin jangan buat. Allah izinkan kita buat, maka buat. Yang Allah haramkan kita buat, hati-hati. Kerana dia akan menjadi musibah lebih besar daripada ujian tersebut. Mengambil satu usaha yang bertentangan dengan perintah Allah. Ini musibah lebih besar daripada ujian yang kena pada kita hari itu. Ini yang kita kena faham dari sudut sebab musabab dengan musabbib. Penyebabnya ini Allah SWT. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.